Halo guys, bersama saya lagi dalam Orang Indonesia Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, ini dia berita yang trending di media sosial sahabat semua dan juga berita yang menggempakan. Ya, berkaitan dengan skandal AKSB, sagu hati 10.000 kepada ahli-ahli lembaga. Dan apa yang lebih mengejutkan hari ini sahabat semua, kenyataan daripada MB Kelantan yang mempertahankan isu sagu hati ini. Jadi apakah sebabnya? Sahabat-sahabat semua, adakah ini sebabnya yang saya akan kongsikan dengan kita sebentar lagi. Kenapa MB Kelantan ini pertahankan sagu hati ini. Jadi dengan itu tanpa buang masa, saya mau membacakan kenyataan daripada MB Kelantan ini. Katanya MB Kelantan pertahankan pemberian sagu hati AKSB, Air Kelantan, Sdn Bhd. Jadi, Menteri Besar Kelantan Ahmad Yaakob mempertahankan pemberian sagu hati Air Kelantan Sdn Bhd kepada ahli-ahli lembaga pengarah itu dan kaki tangan syarikat kerajaan negeri itu. Menurut setiap syarikat yang berkaitan kerajaan GLC, berhak memberi sumbangan ahli lembaga pengarah, katanya. Saya lihat dari segi mana-mana GLC atau syarikat berhak untuk memberi apa-apa sumbangan kepada ahli lembaganya. Benar, memang itu hak mereka. Tetapi apabila kita memberi hak itu kena tengok pada keadaan di sekeliling, ya. Apabila kalau masalah air di Kelantan ini tidak dapat diselesaikan, rakyat pula menghadapi masalah bekalan air bersih, tetapi ahli-ahli GLC, ahli-ahli lembaga diberikan sagu hati puluhan ribu seperti itu, ini menimbulkan ketidaksenangan hati, ya, menimbulkan keraguan, ya, rakyat di luar sana. Kenapa mereka diberikan imbuhan begitu besar, sedangkan hari ini rakyat terpaksa menghadapi masalah air yang tidak pernah diselesaikan. Itu persoalan sebenar, bukan persoalan memberikan sagu hati. Itu hak mereka. Jadi katanya, jadi kemungkinan inilah yang diambil lagi oleh AKSB. Itu jawaban Ambo. Saya katanya doakan yang terbaik walaupun menghadapi masalah. Katanya ketika diminta mengulas berhubung isu pemberian sagu hati Idul Fitri oleh kaki tangan AKSB termasuk ahli lembaga pengarah. Dia berkata demikian selepas merasmikan sambutan Hari Dapur Hijau Peringkat Negeri Kelantan 2023 di Kota Baru hari ini. Terdahulu Malaysia kini melaporkan notis kelulusan pemberian sagu hati AKSB itu tersebar di media sosial sekaligus mengundang kritikan pelbagai pihak. Berdasarkan notis itu, ahli lembaga pengarah dipercayai seramai 9 orang menerima sagu hati Aidil Fitri RM 10.000 setiap seorang. Manakala setiap usaha diberikan 2.000 dan kaki tangan sebanyak 200. AKSB menjelaskan pemberian sagu hati yang diberikan itu bagi membantu meringankan beban warga syarikat menyambut hari raya dan dibuat mengikut prosedur tadbir urus kewangan. Sementara itu ditanya mengenai dakwaan wujudnya tunggakan bil elektrik AKSB bernilai 35 juta. Ahmad berkata dia perlu merujuk perkara itu kepada pihak pengurusan syarikat berkenaan. Itu saya terpaksa minta maklumat daripada pengurus besar dan pengurus ahli lembaga pengarah AKSB, katanya ringkas. Wow, sudah bagi, ya, baru mau tanya. Inilah dia. Jadi sahabat sebentar tadi saya mengatakan, apakah sebab sebenar MB Kelantan ini mempertahankan pemberian sagu hati itu? Jadi saya ingin bocorkan buat pendedahan yang mungkin ramai yang tidak tahu sebenarnya, bahawa salah seorang pengarah AKSB ialah anak Menteri Besar Kelantan, Datuk Ahmad Yaakob, sahabat-sahabat semua. Mungkin kerana itu beliau bersetuju. Ini pandangan saya mungkin saja. Tapi di dalam rekod ini menunjukkan bahawa salah seorang pengarah itu adalah anak kepada Menteri Besar Kelantan, sahabat-sahabat semua. Wow, satu yang amat memeranjatkan. Tapi beginilah. Inilah yang sebenarnya sedang berlaku di dalam skandal ini. Jadi dalam skandal ini juga, ya, individu yaitu Muhammad Wan Husin yang telah dibuat ataupun dipanggil oleh polis untuk diambil keterangan, ya, peguam yang mewakili beliau berkata siasatan polis ke atas anak guamanya itu dipercaya dibuat kerana pendedahan dokumen Air Kelantan Sdn Bhd yang mengumumkan pemberian sagu hati sebanyak 10.000 kepada ahli lembaga syarikat. Ya, Hisham yang juga merupakan ahli Jabatan Kuasa Amanah Kelantan turut menyatakan bahawa anak guamnya itu belum didakwa di mahkamah. Menurutnya setakat ini pertuduhan yang dikenakan terhadap Wan Muhsin masih belum jelas. Kita tidak pasti sebenarnya kalau pertuduhan itu dibawa apa. Soalnya
Adakah sama ada di bawah kanun keseksaan, pertuduhan masih belum jelas. Cuma kita dimaklumkan bahwa ada laporan polis ke atas Wan Mahusin dan kemudian polis panggil untuk diambil keterangan untuk melengkapkan siasatannya, katanya kepada Harapan Daily. Wan Mahusin telah memberi keterangan di pejabat polis daerah IPD Pasir Mas, Kelantan malam tadi. Ya, dokumen EKSB yang ditularkan oleh Wan Mahusin itu turut menyatakan semua kaki tangan syarikat akan menerima bayaran sebanyak 200, manakala Setiausaha Syarikat akan menerima bayaran 2.000. Jadi ekoran itu banyak pihak turut mempersoalkan pemberian uang tersebut karena EKSB masih tidak berupaya menyelesaikan krisis air di Kelantan. Itu dia. Dan untuk rekod, sekali lagi sahabat semua, salah seorang pengarah EKSB ialah anak besar Menteri Besar Kelantan. Jadi adakah itu antara penyebab ya beliau Menteri Besar Kelantan hari ini membuat kenyataan bahwa katanya tidak ada masalah. Dia pertahankan tindakan itu. Sedangkan soalnya sebenarnya sini adalah bukan isu ya pemberian uang itu, tapi isunya adalah syarikat itu sendiri gagal ya menyelesaikan krisis air yang sedang dialami oleh negeri Kelantan. Ya, dengan dikatakan lagi dengan tunggakan sebanyak 35,2 juta dan mengakibatkan loji-loji air itu yang khususnya syarikat yang membuat ya loji pembersihan air itu, tapi ya disebabkan mungkin hutang-hutang ini mereka tidak boleh beroperasi dan masalah air di Kelantan itu semakin teruk ya. Apatah lagi semasa pada perayaan Hari Raya baru-baru ini ramai yang mengeluh karena tidak adanya bekalan air yang mencukupi, ya bekalan air yang bersih, dan yang paling teruk lagi dikatakan ada yang terpaksa menginap di hotel, bukan menginap mandi di hotel karena ya rumah mereka tidak ada bekalan air. Airnya mungkin jadi air teh atau juga air kopi begitu. Jadi ini ya agak mengejutkan kita. Ya, jadi sahabat-sahabat semua, mungkin Anda juga mempunyai pandangan seperti saya tadi. Anda boleh berikan pandangan Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat ya, beri komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti Walan Walauntit apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian, dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di atas gunung Everest. Alright, jadi sampai di sini saja, dan sebelum itu sekiranya sahabat-sahabat semua di luar sana memberikan sokongan kepada channel ini, jangan lupa untuk terus subscribe, like, dan juga share video-video yang ada dalam channel ini. Alright, jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Dapat Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.